Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, sebelum kita mula, anda lupa semalam nak sebutkanlah pada beberapa perkara yang talibul ilm, untuk ilmu tu berhajat kepada dia supaya pengajian dia, dars dia tu muntij. Maknanya dia tu bagi ada hasil. Pengajian yang dia ikuti itu ada hasil. Jadi dia berhajat kepada lima perkara. Liyakunna darsu muntijan yahtaj ila khamsati asya'. Jadi dia berhajat kepada lima perkara. Ini kharijul mawdu'. Keluar daripada perbahasan kitab, lupa semalam kita nak sebutkan. Jadi seperti yang kita sebutkan, untuk kita nakkan satu pengajian tu berkesan ataupun memberi kesan ataupun membuahkan hasil, maka berhajat kepada lima perkara. Lima perkara lah talibul ilmi itu perlu buat. Baik, yang pertama tahdhirud durus ataupun tahdhirud dars. Biasanya semua maklum. Maksudnya sebelum kita menghadiri pengajian-pengajian yang kita ikuti, jadi kita baca dulu. Kita baca dulu apa yang kita akan baca. Waktu tu kita akan tandalah tempat-tempat yang kita ada iskal. Tempat ni aku ada iskal, tempat ni aku ada iskal, tempat ni aku ada iskal. Maka talib tadi tahu apa yang dia nak tanya. Boleh jadi iskal yang ada tadi sebab waktu tu dia baca sendiri. Jadi ada tempat-tempat yang dia faham, ada tempat-tempat yang dia tak faham. Jadi tempat yang dia tak faham tadi tu dia tanda. Dan boleh jadi tempat yang dia tak faham tadi, insya-Allah akan faham dengan sebab ilqa. Syarahan guru. Jadi guru dah tanda settle. Maknanya iskal tu habis dah. Kalau tak faham, maka waktu tu dia bertanya. Jadi yang pertama tahdhiru ad-dars. Supaya orang kata apa yang guru bagi itu, jika benar pula kefahaman dia, alhamdulillah. Maksudnya pun dia dah mula memahami kitab. Dan apa yang dia faham seperti mana yang guru dia faham. Guru dia syarah macam tu, macam ni juga aku faham. Ada iskal, bertanya. Itu yang pertama tahdhiru ad-dars. Yani tahdhirud dars qabla ad-dars, ataupun kata at-tahdhir qabla ad-dars. Ada qabla, ahsan. Tahdhirud dars qabla ad-dars. Qablahu. Okay. Yang kedua, hudurud dars. Sekadar kita baca sendiri saja tak memadai. Jadi kita nak dengar syarahan guru, itu kita kena hadir dars. Kita hadir syarahan guru. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ataupun kita
tak dapat nak hadir disebabkan ada benda-benda yang tak dapat dielakkan, maka kita ambil sekarang ni ada banyak kemudahan, boleh rakam. Sekarang ni rakaman pula bukan sekadar saut. Rakam pakai kamera pula, boleh tengok pula dan sebagainya. Kalau duk dengar baba dulu mana sekadar dengar suara je lah. Kalau nak buat peta minda ke apa ke memang kena buat sendiri. Tapi sekarang ni dah ada gambar. Kemudahan banyak. Cuma tinggal kebijaksanaan kita ni. Sebab tu berhajat pada talibul ilmi ni dipajak pada zakat. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Antara yang disebut zakain. Zakat, dia cerdik. Dia kena cerdik macam mana nak dapatkan. Zaman sekarang ni zaman yang orang kata nak dapatkan maklumat tu pantas, mudah. Jadi kenapa tak alim macam dulu? Itu berhajat pada zakat. Jadi dia boleh susun walaupun dia kat pengajian-pengajian di rumah dia tak ada, tapi dia boleh susun pengajian dia. Waktu-waktu kosong tak ada pengajian dengan guru-guru dia boleh buat pengajian. Jadi dia buat lah. Aku hari ni pagi ni aku dah pengajian dengan baba. Mana baba nak laptop? Tak ada masalah. Mana dia buat. Yang penting istiqamah sebab benda tu dia perlukan istiqamah. Jadi ada ni esok ulang lagi yang tu. Maknanya akan ada pengulangan. Baba akan sebut. Maknanya guru yang tu yang mensyarahkan tu dia akan ulang-ulang semula pengajian-pengajian yang lepas, yang menyebabkan benda tu akhirnya dia tetap dalam diri dia. Sebab tu kata ulama idza takarrara taqarrara. Idza takarrara taqarrara. Apabila benda tu berulang-ulang maka benda tu jadi kejap. Jadi kita nak bagi ilmu tu jadi sebati. Sebab tu antara apa ni adab dalam pengajian ilmu ni kita tak berpindah-pindah ataupun tidak disibukkan dengan benda lain, tafarruh untuk talabil ilmi, supaya ilmu tu jadi sebati dan bati dari diri kita. Kalau mudah kita sekejap sangat baru mengaji, lepas tu kita dah buat benda lain, maka benda yang kita baru mengaji tadi hilang. Sekejap sangat hilang. Baik, itu yang kedua lah, hudur ad-dars. Yang ketiga, cuma satu pesanan lah. Jangan kerana kemudahan yang ada hari ini menyebabkan kita malas untuk hadir pengajian-pengajian ilmu. Tak. Itu satu kemudahan, tapi dia tak samalah dengan pengajian-pengajian yang kita duduk ni. Memang kadang-kadang ada boleh jadi orang tu boleh dapat dia lebih faham daripada yang hadir ni. Kadang-kadang dengar daripada situ dia lebih jelas. Kita dengar apa ni MP3 ke tengok video, dia lebih jelas kadang-kadang bila kita duduk kat masjid. Sebab pakai benda ni kan. Jadi bila kita dengar tu jelas, dengar syok. Puas dengar. Berbanding kalau dengar dalam masjid, kadang-kadang suara pun sama-sama. Dia punya mic dia tak best dengar. Tapi tak samalah yang ni penat, duduk, tahan. Lepas tu nak tunggu masa dia lama. Kalau yang tu boleh jadi pengajian yang orang habis seminggu, dia boleh habis dalam masa sehari. Sebab dah terkumpul semua kan. Jadi dia habiskan masa. Cuma biasanya apa yang dapat cepat ni dia hilang cepat lah. Biasanya macam tu. Tapi sebab tu kena berhajat kepada orang yang selalu pergi daurah. Kadang-kadang hilang cepat lah. Kecuali bila dia muzakarah balik. Sebab dia dapat cepat, hilang pun cepat. Yang ketiga, al-muzakarah ba'da dars. Al-muzakarah ba'da dars. Ini yang ketiga. Selepas tadi dia dah tahdirkan dars dia sebelum pengajian. Kemudian dia hadir pengajian. Kemudian dia muzakarah balik. Dia muzakarah balik ilmu yang dia mengaji tadi. Sebab tu sebagian disebut dalam kitab-kitab adab. Apa ni? Selepas pengajian, kan bila kita lepas pengajian, kadang-kadang apa yang disebut guru tu terngiang-ngiang lagi dalam telinga kita. Dalam kepala kita ni duk teringat lagi benda-benda tu, hukum-hukum dia. Waktu tu kena cepat muzakarah. Ataupun tulis. Kalau tak dia akan hilang. Kalau kita sibukkan dengan percakapan-percakapan yang lain, maka dia cepat hilang. Dia tengah ada tadi, tapi dia tak kejap lagi. Dia tak kejap lagi. Dia tak tetap lagi dalam diri kita. Lepas tu kita dah mula sembang benda lain, cakap si fulan, cerita pasal ni semua. Macam-macam lah. Politik lah apa. Alah, hilang. Ngumpat-ngumpat sikit kan. Habis hilang. Tu time tu
kena Allah Sallallahu Alaihi muzakarah balik. Lepas tu hayatul ilmi muzakaratun, kata ulama. Hidupnya ilmu tu dengan muzakarah. Mafhum dia? Mafhum mukhalafah dia maknanya mautul ilmi adamul muzakarah. Matinya ilmu dengan sebab ketiadaan muzakarah. Baik. Jadi yang ketiga al-muzakarah ba'da ad-dars. Dan yang keempat kitabatu ma fuhima minad dars. Apa yang dia faham dalam pengajian dia, dia tulis balik. Dia tulis. Apa yang difaham daripada menulis apa yang difahami daripada pengajian. Baik, mengaji sekali ataupun mengaji semalam ni, faham apa? Tulis. Jangan kita jangan kita fikir apa yang ditulis tu mesti disebarkan. Tak. Yang pertama sekali dia nak ifadah diri dia sendiri. Dia nak bagi faedah pada diri dia sendiri. Dia tulis, dia akan dapat apa ni faedah yang banyak daripada tulisan tersebut. Dari situlah dia akan nak susun bahasa. Dan dia akan belajar susun bahasa. Mula-mula mungkin tulisan dia tak sedap. Orang baca pun tulis apa benda ni, patutnya tulis ni dulu, ni tulis dulu. Tapi lama-lama dia akan mengaji. Dia akan perbetulkan, dia akan tengok tulisan-tulisan orang lain. Lepas tu dia akan belajarlah daripada situ. Ataupun bila dia ada guru, guru akan tengok. Yang ni buat macam ni, yang ni buat macam ni. Asalnya yang ni dulu, yang ni dulu dan sebagainya. Dia tulis balik. Sama ada dia tulis untuk diri dia sendiri ataupun dia ada sama kawan-kawan dia tulis. Itu kawan-kawan dia tengok. Ataupun ada guru, guru dia tengok balik. So guru lihat ada salah, minta tolong rujuk, ada salah bagi tahu. Tambahan ke apa ke. Baik, itu yang keempat. Itu kitabah ma fuhima minad das. Gharak dia nak kita kata tadilah nak istifadah, nak apa ni bagi faedah untuk diri dia sendiri. Lepas tu boleh bagi faedah untuk diri orang lain. Alhamdulillah. Ini pelan-pelan. Di situ kita akan mengaji. Dan yang keempat, yang kelima, yang terakhir, sepada dah tulis dah apa yang dia faham tu, dia tulis balik apa yang dia faham, dia syarah. Dia syarahkan semula apa yang dia faham tadi. Jadi apa yang dia tak faham, itu dia tanyalah. Apa yang dia tak faham dia tanya, dan apa yang dia faham dia cuba syarahkan apa yang dia faham balik. Di sini dia berhajatlah bercakap seorang-seorang kadang-kadang. Kalau ada isteri, apa ni, dia syarahlah kat isteri dia. Kalau ada kawan, syarah kat kawan. Itu penting cari sahabat. Sahabat yang membantu, bukan yang membuntu. Sahabat yang bantu dia, bantu mengaji. Jadi pilih kawan, bukannya maksudnya kita tak kawan langsung. Bukan maksudnya macam tu. Maknanya kita nak duduk sekali apa semua. Hal lain tu kawan-kawan macam biasa juga. Tapi kalau agak ada keadaan hal ni tak membantu kita, kita nampak ni rasa kita tengok dia jadi malah. Kadang-kadang kita bangun tidur, tengok semua tidur. Sedap semua ni. Masuk balik dalam selimut kan. Tapi beza pula bila kita bangun, ni duk baca, yang ni duk baca, yang ni duk baca. Jadi kita rasa apa? Hal depa tu menguatkan kita. Tak boleh jadi, takkan semua yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa aku tak apa. Jadi benda tu dia akan menyebabkan dia ke depan. Dia ke depan. Syekh Muhammad pun dulu ada sebut pasal ini. Dia kata dulu dia ada mengaji dengan seorang ni, mengaji dengan kawan ni, maknanya depa ada kawan seorang lagi ngaji dengan syekh. Tu ngaji dengan syekh tu salah Sayyidina Muhammad ngaji dengan syekh dia Syekh Al-Nakhibi kot. Anda tak ingat mendengar Syekh Al-Nakhibi ataupun apa ni guru yang lain. Anda tak ingat sama ada, anda tak pasti sama ada syekh sendiri ataupun orang lain. Nak bagi tahunya kawan dia tak mai. Bukan tak mai, kita tunggu kawan dia tu. Tunggu kawan dia lah tak mai. Tak mengaji. Ini jadi tangguh. Jadi sayang benar yang kita boleh dapat hari ini, kita dapat pada hari yang lain. Jadi bertangguh. Jadi maknanya dalam mencari malam mengaji ni, cari kawan. Bukan lupa kawan, bukan kita menepikan, tak. Tapi kita datang sini ada gharat, ada hadaf. Apa hadaf nak dapatkan? Jadi masing-masing ada hadaf sendiri, dia akan cuba dapatkan hadaf dia.
Syekh Muhammad dia cerita apa ni, waktu dia main Sudan awal-awal dia sambung ngaji, master, antara hadiah dia nak dapatkan, aku nak 3 perkara dia cakap. Dia kata aku nak dapat master, aku nak dapat jinsiah Sudaniah, dan aku nak dapatkan kutubus sittah. Aku nak dengar kutub sittah. Aku dapat 2, aku tak dapat 1. Aku dapat master, aku dapat dengar kutubus sittah, dan tapi jinsiah Sudaniah aku tak dapat. Dia ada 3 yang dia nak dapatkan dia kata. Aku sambung apa ni doktorah, aku nak dapatkan 3 perkara. Aku nak dapatkan PhD, aku nak dengar Musnad Imam Ahmad, dan aku nak dapatkan jinsiah Sudaniah. Aku dapat 2, aku tak dapat 1. Aku dapat PhD, aku dapat apa ni dengar Musnad Imam Ahmad daripada Syekh Musa'ad. Menangis Syekh Musa'ad Bashir. Ingat tak ada orang dah dapat apa ni akan khatam dengan dia kitab Musnad Imam Ahmad tu 30,000 hadis tu. Ada orang juga yang habis. Dia dapat 2, dia tak dapat 1. Mereka. Jadi cakap mengaji ni kena ada hadaf. Ni apa yang kita nak dapatkan? Oh, dalam fiqh aku nak mengaji sampai minhaj. Itu antara yang nak niatlah. Atau dulu ngaji-ngaji aku nak ngaji sampai aku boleh baca sampai ke minhaj. Cuma tak direzekikan lagi untuk menghabiskan minhaj tu. Mengaji lah tapi tak habis. Tapi kena ada. Macam dulu pun anak tahu alfiah, niat anak nak ngaji, anak nak ngaji alfiah satu hari nanti. Alhamdulillah direzekikan mengaji, cuma tak habis juga. Tak dapat nak habiskan lagi. Jadi masing-masing kena ada kena ada hadaf dia. Dia letak hadaf, aku nak dapat apa kat Sudan. Mengaji bahasa ni, aku nak ngaji kitab ni, aku nak ngaji kitab ni. Ada dia punya, dia letak dah. Jadi bila dia ada hadaf, dia akan cuba dapatkan hadaf tu. Dia jadi seolah-olah sebab wujud dia kat Sudan ni untuk apa? Jadi bila dia lari daripada hadaf dia, habis lah. Itu je lah. Kadang benda tu jadi kuat. Setiap hari dia muhasabah balik. Benda tu akan menyebabkan dia rajin. Tengok kawan dia pun, kadang-kadang bukan kita tinggal kawan, tapi kita terpaksa tinggal. Tengok macam, nak buat macam mana? Aku main, aku ada kerja. Kamu nak tidur ke? Kamu nak apa? Nasihat dah. Tapi tak mau dengar. Cukup lah. Bukan kita datang ni jaga orang macam mana. Bukan yang datang jaga orang, tapi kita nak bantu orang. Jadi mana boleh kita bantu, kita bantu. Jadi yang kelima ni, syarah. Jadi maknanya dia belajarlah syarah. Dia ada sahabat, dia syarah pada sahabat dia. Dia ada isteri, dia syarah pada isteri dia. Yang tak ada isteri, cari isteri. Ataupun dia syarah kepada jidar. Inilah. Macam dulu kalau Allah sama pondok-pondok depa duk letak botol apa semua dia syarah. Di situ dia belajar cakap. Dia tanya dia jawab, ni apa dia ni? Ni Arab macam mana apa semua. Dulu depa yang nak dengar lah, kita dengar cerita daripada sahabat-sahabat. Kalau pondok Pasir Tumbuh dulu waktu Tok Guru Haji Hashim ada lagi, kemah lah kata maknanya selalu dengar pondok kan. Jadi dengar duk syarah dalam tu. Lalu-lalu tu dengar. Kira malam-malam tu hidup lah. Tapi lepas kematian tu kira macam kurang dah. Surut banyak. Tak sehebat macam apa ni zaman Tok Guru Haji Hashim dan juga 2 orang sebelum dia tu. Jadi mudir tu. Jadi itulah, dia ada kawan, cari kawan, ajak muzakarah. Lepas tu ada isteri, tak ada jidar. Lianna al-jidar sadiqun liman la sadiqa lahu. Tak ada kawan. Jidar lah jadi sahabat dia. Baik, itu 5 lah. 5 benda ni kalau boleh buat, penting ada usaha nak buat. Kadang-kadang anak pun usaha nak buat. Ada yang benda kita sempat nak tahdir qabla dars, ada yang tak sempat kita tahdir qabla dars. Yang penting ada usaha nak buat tu. Jangan tak ada usaha langsung. Baik. Jadi ni 5 perkara lah yang diperlukan talibul ilmi supaya dars dia tu muntij, membuahkan hasil. Baik. Habis. Jadi kita sambung kita punya pengajian semalam. Jadi kata musannif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi nawaqidil wudu. Wa yanqudul wudu'a arba'atu asya'.
Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli wad-duburi. Athani zawalul akli bidaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu min al-ard. Athalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajdamiyaini min ajnabiyaini. Ar-rabi'u massukubu lil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'. Nawaqidul wudu, iaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ataupun kita sebut mubtilatul wudu, ataupun sebab-sebab yang dengan sebab berlakunya salah satu daripada sebab-sebab ni maka berakhirlah wudu. Jadi yang pertama dia kata wayan qudul wudu'a arba'atu asya', membatalkan wudu itu oleh empat perkara. Yang pertama al-khariju min ahadis sabilain, iaitu apa yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Apa dia dua jalan tu? Al-qubul wad dubur. Lubang depan, lubang belakang. Lubang depan, lubang belakang. Laki-laki dan perempuan. Cuma sini dia tak istisnakan illal mani, kecuali mani. Mani istisna daripada apa yang keluar daripada kubul dia. Jadi apa yang keluar dalam mazhab kita Syafi'i, sama ada apa yang keluar tu benda yang biasa keluar ataupun benda yang tidak biasa keluar. Yang biasa keluar apa dia? Yang kencing, baul, al-ghaid, ar-rih, madhi. Itu benda yang biasa keluar. Yang tak biasa keluar contohnya batu, darah, cacing. Itu benda yang tak biasa keluar. Sama ada yang biasa keluar mu'tadan kana au ghaira mu'tad. Sama ada yang mu'tad ataupun tidak. Dan sama ada apa yang keluar tu suci ataupun najis. Keluar darah, suci ke najis? Najis. Keluar air kencing, suci ke najis? Najis. Keluar taik, suci ke najis? Najis. Keluar batu. Keluar batu. Najis ke najis ke tidak? Tak. Dia cuma dia mutanajis. Dia mutanajis. Kecuali masalah kita kata batu karang. Itu khilaf. Khilaf ulama. Batu karang tersebut dia terjadi daripada apa? Dia terjadi daripada apa? Itu yang kita nak menentukan dia tu najis ataupun tidak. Kalau kita jadi daripada najis, maka hukum dia najis. Baik. Sama ada najis ataupun tidak, maka dia membatalkan wudu. Kecuali illal mani. Istisna satu je lah, kecuali mani. Dan satu lagi, sama ada yang keluar tadi basah ataupun kering. Boleh jadi keluar batu tu basah, ada bekas najis, ataupun keluar dalam keadaan kering. Dia berak, katalah keluar batu, dia pergi telan batu, kemudian tak berak seminggu, dah kering dah, keluar tu kering. Jadi pun sama juga membatalkan wudu. Kecuali mani, satu dalam mazhab kita istisna mani. Setengah-setengah orang dia tak tahu. Kalau orang lain daripada mazhab Syafi'i dengar kadang-kadang jadi terkejut. Sembang dekat Saudi itu dengan orang Algeria. Dengar mani. Berapa kali tanya, mana najis? Berapa kali ulang tanya. Dia terkejut sebab dari sisi mazhab dia najis. Illal mani. Sebab apa? Mani tak membatalkan wudu. Sebab kata ulama ma aujaba a'zamal amrain bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumih. Ada kaedah ma aujaba a'zamal amrain bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi.
Jadi apa yang mewajibkan, apa yang paling besar daripada dua perkara, apa yang mewajibkan, apa yang paling besar daripada dua perkara, bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumih. Baik. Tak faham kan? Okey. Jadi amrain di sini dalam masalah ni ada dua. Sama ada al-wudu ataupun al-usul. Wudu ataupun mandi. Wudu ataupun mandi. Antara wudu dan juga mandi, mana yang lebih besar? Wudu ni kita perlukan dia untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nak terangkatnya hadas besar dengan mandi. Jadi apa ni Allah Subhanahu wa taala? Jadi mani al-kharij dia umum. Air kencing, baul kharij. Madhi kharij. Apa ni wadi kharij. Mani pun kharij. Itu dinamakan al-kharij. Kharij ni dia umum. Apa-apa yang keluar tu dinamakan kharij. Tapi mani, khusus nama dia mani, dia termasuk dalam kharij. Dalam satu sudut dia umum. Tapi dengan khusus namanya mani, dia mewajibkan mandi. Khusus nama dia mani, dia mewajibkan mandi. Jadi mani, dia mewajibkan yang paling besar antara dua perkara. Iaitu dia mewajibkan ghusul. Bi khususihi, ay bi khususi, kata ulama, bi khususi kaunihi maniyan. Ma aujabal amrain bi khususihi, pada masalah ni bi khususi kaunihi maniyan, khusus keadaan itu mani, dia tu tidak lagi mewajibkan la yujibu adwanahuma. Dia tidak mewajibkan yang rendah daripada keduanya. Yang rendah daripada ghusul dan wuduk ni apa dia? Wuduk. Jadi dia telah mewajibkan ghusul, jadi dia tak mewajibkan wuduk. Jadi mani tidak membatalkan wuduk bila keluar. Bi umumihi, ay bi umumi kaunihi kharijan. Maksud bi umumi ay bi umumi kaunihi kharijan. Sebab mani ni dia masuk dalam kategori kharij. Tapi dalam masa yang sama, mani ni dengan nama dia mani, al-kharij yang nama dia mani ni, dengan khusus nama dia mani, dia mewajibkan mandi. Baul kharij juga. Tapi khusus nama dia baul, adakah dia ada mewajibkan benda yang besar antara dua tu? Tak. Jadi mani ni bi khususi kaunihi maniyan, dia mewajibkan yang besar daripada dua ni. Apa yang paling besar antara dua ni? Iaitu ghusul. Maka ma aujaba a'zamal amrain bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Antara contoh lain yang selalu disebut berkenaan dengan zina. Zina dengan zina muhsan. Muhsan dengan ghair muhsan. Okay. Ada dua berkaitan dengan masalah zina. Jadi zina muhsan, kalau yang ghair muhsan kena buat apa? Sebat. Kalau zina muhsan, rejam. Jadi rejam dengan sebat, mana yang a'zam? Rejam. Rejam dengan apa ni sebat, rejam lebih besar. Jadi ada dua kat sini. Satu rejam, satu sebat. Jadi zina muhsan, khusus nama dia zina muhsan, dia lebih khusus daripada perkataan zina. Zina umum, zina muhsan khusus. Jadi zina muhsan khusus, nama dia zina muhsan, dia mewajibkan a'zamal amrain, iaitu rejam. Bila dia mewajibkan rejam, dia tidak lagi mewajibkan sebat. Tak kena sebat dah. La yujibu adwanahuma, iaitu sebat. Bi umumi bi umumi kaunihi zinan. Dengan umum dia tu zina. Cuma ijtihad Sayyidina Ali, dia buat dua-dua. Dia himpunkan dua nas. Sayyidina Ali apa ni disebut bahwasanya dia
waktu zaman dia sebat hari Khamis, dia rejam hari Jumaat. Dia sebat hari Khamis, dia rejam hari Jumaat. Ada kalau ulama usul dia cari macam nak Sayyidina Ali istinbat, macam mana dia boleh dapat hukum tu. Macam kita ni ngaji fiqh, kita ngaji hukum. Kita ngaji hukum haram, halal, apa semua macam ni, kalau jadi macam ni, macam ni, kalau jadi macam ni, macam ni. Baik orang usul dia nak tengok macam mana boleh dapat hukum tu. Macam mana boleh dapat parti ni. Macam kita sekarang ni ada parti Habatus Sauda, ada parti ni, ada parti ni. Jadi macam mana nak dapatkan, nak sampai kepada parti tu. Jadi dia pun nak usul ni dia cari benda tu. Dia tengok macam mana boleh sampai hukum ni. Kenapa hanya kata makruh? Kenapa yang ni kata harus? Kenapa ni kata haram? Apa wajah kata harus? Apa wajah kata haram? Betul Sayyidina Ali himpunkan pula. Dia rejam, dia hari Khamis dia sebat, hari Jumaat dia rejam. Jadi macam mana? Dari sudut pandangan usul dia pula. Dia pun cari Dia pun tak memada kata kalau kita ni mudahnya khilaf. Dia kata macam ni, dia kata macam ni. Tapi kalau orang yang nak tahu lebih lagi, dia akan cari macam mana boleh dapat macam tu. Matu fiqh ni dia mula-mula bunga, lepas tu singa. Mula-mula senang, haram, harus, semua kan. Tapi lepas tu dia makin payah. Tapi nahu mula-mula singa, lepas tu bunga. Mula-mula susah, pecah kepala. Nak jurumiah pun tak boleh, nak hafal pun payah. Susah nak hafal. Nak faham lah apalah semua dah bertukar habis. Tapi benda tu lah sekali senang kan. Kalau dah faham dah, dah dapat kunci dia dah, sama kan. Khilaf-khilaf, masalah i'rab dan sebagainya. Betul tak? Betul ya? Ini sastra. Jadi al-kharij al-awwal al-kharij min ahadis sabilain al-qubul wad-dubur. Baik. Kemudian yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi. Naqid yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilang akal dengan sebab tidur ataupun selain daripada tidur. Hilang akal dengan sebab tidur ataupun selain daripada tidur. Seperti gila, ataupun mabuk, ataupun pitam. Itu semua contoh-contoh lah. Kecuali ada istisna. Kecuali nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidur orang yang tetap papan punggung dia daripada bumi. Ai min mahalli qu'udihi. Tak syaratlah benda tu ard. Selain daripada ard pun yang penting dia punya antara papan punggung dia dengan tempat duduk dia tu. Dengan tempat duduk dia. Ada syarat-syarat lah kita akan sebutkan sekejap lagi. Tapi ini nak kata istisna. Istisna hay'ah tidur yang sebegini tidak membatalkan wudu. Baik. Hadis Nabi SAW, Nabi kata wika usahi al-ain. Wika usahi al-ain. Faman nama fal yatawadda. Apa maksud hadis? Wika ghita. Kalau dulu ada kirbah, ada bekas air tu, kan atas tu ada tali dia tu. Tali yang kita ikat ni, ataupun sekarang ni yang ni lah, ghita ni. Satu wika, pengikat. As-sahi dubur. Nabi kata wika usahi, pengikat dubur dia tu al-ain, mata. Apa maksud hadis? Jadi seolah-olah ni Nabi nak bagi tahu apa? Sini ada kinayah. Al-ain tu kinayah daripada an-naum. Kinayah daripada tidur. Nabi kata pengikat dubur tu adalah mata. Maknanya bila mata kita ni jaga, seolah-olah di dubur kita tu ada apa? Ada pengikat. Bila mata kita jaga, seolah-olah di dubur kita tu ada apa? Pengikat. Jadi bila ada pengikat, keluar ada angin? Tak keluar angin lah. Maknanya orang tu ada idrak. Dia ada rasa. Dia tahu apa yang keluar daripada dubur dia dan apa yang tak keluar. Keluar ke tidak? Itu maksud hadis. Jadi kita faham sebaliknya,
Bila orang tu dah tidak, maka inhalla al-wika. Maka terputuslah wika tadi tu. Wika tadi maknanya pengikat tadi tu dah terbuka. Bila pengikat terbuka, ada ihtimal tak? Ada zon tak? Keluar rih? Ada zon. Ada zon keluar rih. Jadi di sinilah ulama kata, di sini dia mazinnah tapi taqum maqam al-ma'innah. Dia zon tapi ambil tempat yakin. Dia zon tapi ambil tempat yakin. Tu Nabi sebut macam tu, wika usahi al-ain. Wika usahi al-ain. Boleh buang seorang. Dia akan mengganggu. Masya Allah. Ni, izin. Jadi boleh faham maknanya orang yang tidur seolah-olah di dubur dia tidak ada pengikat. Adapun orang yang jaga, orang yang celak, seolah-olah di dubur dia ada pengikat. Sebab orang yang celak dia tahu apa yang keluar. Badan dia tu dia boleh tahan. Maknanya kalau ada benda nak keluar, tahan dulu. Dia boleh tahan benda tu dia ada keluar. Dan kalau ada keluar, dia tahu ada dah angin yang keluar. Dan dia tahu dalam keadaan berhadas. Tapi bila mata dia tak celak, dia tidur, maka dia tak tahu dah. Maknanya ada ihtimal, ada zon keluarnya rih. Disebabkan itulah apa Nabi kata, faman nama fal yatawadda. Maka barang siapa yang tidur, faman nama fal yatawadda. Hadis ni umum. Man, kita mengaji itu man min alfazi al-umum. Man ibn al-fahmu, siapa yang tidak? Termasuklah para nabi sekali. Betul tak? Tak betul? Tak betul? Saya tak betul? Buat Nabi tak tidur pula. Nabi tak tidur. Orang duk riwayat dia Nabi tidur. Sebelum Nabi tidur, Nabi baca tu qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul binnas, bimboi Nabi sapu. Tak ni kepala. Apa ni tidur atas jambihil aiman. Terus bila letak tangan dia kat dia punya apa ni pipi dia. Tu Nabi baca. Tu doa. Bismillahirrahmanirrahim ya wa amut. Tengah doa. Lafaz tu umum, termasuk para nabi dan juga para rasul. Tapi masalah para nabi, ni datang hadis yang lain. Nabi sebut nahnu ma'asyiral anbiya, apa ni apa dia Nabi sebut, tanamu aina. Dia ada riwayat tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata tidak tapi hati tak tidak. Tapi hadis tadi umum. Faman nama, siapa-siapa yang tidak. Siapa-siapa termasuk sekali ya. Para nabi, para anbiya. Faman nama fal yatawadda. Dan tidak sebut juga umum juga, sama ada tidak tu dalam keadaan berdiri, tidak tu dalam keadaan berbaring, tidak dalam keadaan duduk. Dan tu macam mana Syafi'iyah dia istisnakan satu hai'ah, satu keadaan tidak ni, iaitu keadaan duduk yang tetap papan punggung, tak batal wuduk. Dia ambil daripada hadis yang lain. Hadis yang lain disebutkan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantazirul isya hatta takhfiqa ru'usuhum. Disebut bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu isyak. Menunggu waktu isyak sebab depa tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kalau kita tengok kat pondok-pondok boleh nampak benda-benda macam ni. Depa akan tunggu baba keluar. Depa akan tunggu tok guru keluar. Di situ depa akan yahtadun bihadihi. Depa akan dapat petunjuk dengan petunjuk guru. Sebab tu orang yang duduk di depan, dia orang kata kena bekalkan dia dengan ilmu. Hak ustaz-ustaz, antum-antum ni nak duduk di depan, orang tengok kita. Orang tengok kita sebab kita jadi ustaz. Ustaz ni antara orang yang
ada kedudukan dalam masyarakat. Jadi orang akan tengok dia ni semayang macam mana, dia ni pakaian macam mana. Tapi kalau kita pun jam lagi, sebab tu lah ni ustaz mula ni. Dia dah jadi macam tu lah. Sebab banyak orang ustaz. Bagus satu sudut, tapi dari satu sudut lain tak bagus. Rambut-rambut ustaz lah ni pun masya-Allah. Hebat-hebat. Bergaris lah, apalah, mau ada. Pelik-pelik lah ni. Ustaz pun pelik-pelik lah. Jadi orang tengok, ustaz tu buat macam tu sebab depa berdalilkan dengan ustaz. Ustaz ni buat macam ni, ustaz ni buat macam ni. Kita pun susah nak cakap. Kita nak terang pun kita payah kena nak daripada awal. Jadi pelik-pelik. Fashion. Tiru siapa? Allahu a'lam. Ana tiru Umar bin Khattab. Ada orang cakap tu. Ada. Ambok tak tahu kan. Tapi kalau tiru apa ni Ronaldo, si Ronaldinho, si apa Messi lah, Muhammad Salah lah, apalah, Hafizin lah. Jadi kita tiru tak tahu siapa kita tiru. Kadang-kadang kita ni tiru fasaqah, orang fasik. Artis ni buat macam ni, kita pun buat macam ni. Itu macam Syekh kata, kita duk pakai baju. Nama siapa belakang tu? Nama orang Islam, nama orang kafir. Khalid bin Al-Walid. Kan? Tak ada. Nama-nama pemain bola. Itu yang kita agungkan. Sepatutnya orang yang kita agungkan, kita tak agungkan. Dan kita tak kenal pun. Ini satu dia menyedihkan lah. Itu kadang-kadang kita tengok orang Arab mereka buat video kan. Mereka buat video, dia tanya budak-budak atau dalam Quran ada berapa juzuk. Betul. Apa surah Ikhlas? Surah Ikhlas dia baca, surah apa pun tak tahu. Dia tak tahu habis. Tu kat negara-negara Arab sendiri. Dia tanya lagu, masya-Allah. Kan? Boleh buat, boleh ni. Tapi tanya surah, tanya berapa juzuk ada Quran, hak tu pun tak tahu. Dia, orang panggil apa? Dia mudhik wa muhzin. Di satu sudut kita tengok gelak, tapi hati sedih. Hak ni umat Islam. Umat Islam sekarang ni dah dia makin teruk. Benda tu muhasabah diri kita. Jangan kita macam tu. Jadi macam tu, kita tak mau. Dan kita usaha untuk mengajak, sebarkan ilmu. Saya tahu saya apa tadi. Apa kaitan dia? Apa dia? Oh, tidak. Okey. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW, dia tunggu Isyak, dia tunggu Rasulullah. Macam ni lah. Cakap pasal baba tadi, tok guru tadi. Lepas tu mereka akan tunggulah kat situ kalau pondok-pondok. Kalau kita lah ni, lambat lah Syekh. Mayang lu, ni apa? Dia tak ada lah itu. Kita dah pandai-pandai. Tapi itu kita boleh tengok kalau masuk pondok-pondok. Macam tu lah dulu sahabat-sahabat Nabi nak beritahu. Mereka tunggu yang duduk dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka tunggu Isyak apa ni sampai hatta takhfiqa ru'usuhum. Takhfiqa apa? Tamil. Dah apa ni condong apa ataupun tersengguk ataupun tamil itu dia dah condong dah ke tepi. Ada tak sebut dalam ni dia duduk? Tak ada kan? Betul apa mana? Sebab yang jadi tamil usuhum tu tidak duduk lah. Kalau tidak baring tak ada nak tamil ra's. Jadi di situ ulama faham. Hatta takhfiqa ru'usuhum, ai tamilu ru'usuhum. Apa dah macam tu dah. Jadi fahamnya depa tidak duduk. Depa tidak duduk. Lepas tu depa bangun, depa la yatawaddaun. Summa yusallun wa la yatawaddaun. Depa semayang dan depa tidak berwuduk. Daripada sinilah apa ni ulama Syafi'iyah ambil apa ni apa masalah Sayyidina Muhammad tidak tadi umum. Maka diistisnakan, dikhususkan dengan dikaitkan dengan keadaan ni. Keadaan tidak dalam keadaan tetap papan punggung. Sebab bila dia duduk tersebut, maknanya dia dah tutup dah lubang tu. Baik. Ada perbahasan banyak lagi lah, ada hadis-hadis yang lain, tapi cukup dulu setakat ni. Kemudian syarat syurut adamin naqdi bin naum ada 4.
syarat tidak batal wuduk dengan sebab duduk tu. Dengan sebab tidak, afwan. Syurut adami an-naqdi bin naum ada 4. Yang pertama, alla yakuna baina maq'adatihi wal ardi taba'ud. An yakuna baina maq'adatihi wal ardi wa bainal ardi taba'ud. Jadi antara papan punggung dia tu dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya tempat duduk dia al-ard tu tidak ada taba'ud. Tidak ada jarak. Bila dia terbuka tu dia lain. Bila orang tu dia letak, dia duduk, dia bagi tekanan. Sebab tu nanti antara syarat dia satu lagi, an yakuna, orang yang tidak tu, an yakuna mu'tadila al-khilqah. Dia orang yang apa dia khilqah dia? Masuk khilqah. Kejadian dia tu kejadian yang mu'tadil. Maknanya dia tidak terlampau gemuk, tidak terlampau kurus. Tidak terlampau gemuk, tidak terlampau kurus. Samin mufrid pun tidak, nahif yang mufrid pun tidak. Terlampau gemuk pun tidak, terlampau kurus pun tidak. Disebut bahasanya orang yang terlampau gemuk, dia tak rasa angin keluar. Begitu juga orang yang terlampau kurus. Dia tak rasa angin keluar. Jadi nak tahu ni macam mana ni? Adakah sekali kita tunjuk apa ni pudai ke kan? Contoh adakah dikira terlampau kurus? Ada. Andanya madar dia tu, tempat nak kata hukum dia tu, dia rasa ke tak rasa? Dia rasa ke tidak? Rasa. Jadi tuan badan yang hukum sendiri ya, jangan kita pula pergi hukum. Boleh jadi dia kata anak duduk, anak rasa je kalau nak keluar angin. Maknanya dia rasa. Adapun yang terlampau kurus sangat sampai maknanya bila angin keluar tak rasa. Sebab dia terlampau kurus kan. Jadi boleh jadi ada hasil, ada husul taba'ud tu. Ada jauh antara dia punya punggung dia, tempat duduk dia dengan ard. Jadi tak terlampau gemuk dan juga tidak terlampau kurus. Gunaan dengan gemuk ni. Ada satu kata kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dia sebut ma ra'aitu saminan qad aflah illa guru dia tu Muhammad bin sahib Nabi Hanifah, Muhammad bin Hasan. Ma ra'aitu saminan qad aflah illa Muhammad bin Hasan. Sebab biasanya orang yang gemuk satu dia kuat makan. Biasanya lah. Biasanya orang yang gemuk dia kuat makan, lepas tu selalunya dia tak kurang cerdik dia. Biasanya macam tu. Tak betul kalau tengok, kalau biasa kalau orang yang permulaan dia, pengajian dia, tengok dia kurus. Tengok Syekh Nuruddin dulu, Syekh Zainul Asri dulu kat Mesir apa semua. Umur tu kurus ya. Tapi lah ni dah ceramah duk bagi makan lah apa semua tak. Jadi jadi besar. Tapi waktu ngaji dulu depa kurus. Sebab depa pun kadang-kadang terpaksa ikat perut. Sebab nak dapatkan ilmu. Jadi mula-mula kurus. Macam fizik tu kurus tu. Lah ni dah besar. Dulu seredik sikit aja. Jadi ghalibnya macam itulah. Ghalibnya macam tu. Kalau orang tu permulaan dia tu dah besar,
Ghalibnya kalau dia pengakhiran itu besar tu lain cerita, tapi awal-awal itu dah besar dah. Tu Imam Syafi'i kata macam tu. Baik, yang syarat yang ketiga, an yastayqidha 'ala al-halati allati nama 'alayha. An yastayqidha 'ala al-halati allati nama 'alayha. Dia tidur di atas, dia bangun daripada tidur dia tu, dia bangun daripada lena dia di atas keadaan yang mana dia tidur tadi. Kalau tadi dia tidak duduk, dia bangun dia dah duduk di bawah dah terbaring dah, yang tu dak. Itu dia punya tak cukup syarat. Dia mestilah macam mana keadaan dia tidur tadi, bila dia bangun macam itulah keadaan dia. Maknanya kita kata dia tidur keadaan papan punggung dia tetap di bumi, waktu dia bangun pun papan punggung dia tetap di bumi. Jadi kalau macam tu keadaan dia, maka dia punya wuduk dia tidak batal. Dan yang keempat, alla yukhbiruhu ma'sumun inda ramli. Alla yukhbiruhu adlun inda Ibni Hajar. Ini khilaf lah. Syarat yang keempat di sisi Imam Romli, syarat dia tidak ada maksum. Maksum, katalah Nabi bagi tahu dia, kata Allah Sayyidina Muhammad, kamu ni dah kentut dah tadi, angin keluar. Turun Nabi Isa alaihissalam bagi tahu, kata kamu tadi kentut. Maka di sisi Imam Romli, ni kita buat masalah je lah. Di sisi Imam Romli, dia punya wuduk dia batal. Tapi kalau ada seorang tu adil, bagi tahu dia ada angin keluar daripada dia, di sisi Imam Romli tak batal lagi. Tapi di sisi Imam Ibn Hajar, cukup adil bagi tahu, batal. Kalau adil pun batal, apakah lagi maksum? Faham situ? Itu naqid yang kedua, benda perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang ketiga, asalisu. Silap tadi berkenaan dengan badanah tu. Badanah. Dia kata dalam ni, an yakuna mu'tadilal khilqah laisa muhritan fil badanah wala fin nuhul. Li'anna al-badin la yash'uru bima yakhruju minhu. Kerana orang yang gemuk, nampak gemuk, dia tak rasa apa yang keluar daripada dia. Adapun nahil, orang yang kurus, la yastati'u habsa mah yakhruju minhu. Kurus sangat dia tak dapat tahan. Dia tak cukup span. Tak cukup span nak tahan tu. Ada tulang-tulang lah. Jadi angin tu mudah keluar. Tu kelebihan masing-masing lah. Yang ketiga, asalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini. Kita ada tambahan min ghairi ha'ilin. Setengah kitab matan min ghairi ha'ilin. Yang ketiga, bertemu, sentuh dua kulit, laki-laki dan perempuan. Sentuh dua kulit, laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki dan perempuan tu syarat dia kabiraini, dan syarat dia lagi ajnabiyyaini. Min ghairi ha'ilin. Itu syarat satu lagi. Tapi dalam ni ada tak dalam matan? Tak ada kan? Tak ada. Itu syarat nak batal lah. Syarat nak batal, syurut 4 juga ni. Syurut husul an naqdi bil lams. Yang pertama, ikhtilaf al-jinsain. Yang pertama, ikhtilaf berbeza jantina. Berbeza jantina, laki-laki dan juga perempuan. Berbeza jantina. Kalau orang tu jantina dia laki, walaupun dia berupa perempuan, tak kira. Tetap dikira dia laki-laki. Tetap dikira laki-laki. Kalau sekarang ni kan banyak yang laki nak jadi perempuan,
Yang perempuan nak jadi laki. Yang laki pun tak kurang cantiknya. Ha? Lebih cantik pada perempuan lagi terkadang. Jadi kalau sentuh dia batal, tak batal solat, tak batal solat, tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Cuma haram sentuhlah kalau ada syahwat. Kalau bersyahwat haram sentuh. Bukan orang kan. Cuma kalau jidar ni sentuh syahwat pun haram. Apa yashtahi jidar. Hukum ni haram. Baik. Ni yang pertama ikhtilafu al-jinsain. Dan yang kedua disebut dalam matan tu an yakuna kabirain. An yakuna kabirain. Laki-laki dan perempuan tu kedua-duanya kabirain. Maksud kabirain di sini bukannya apa ni Allah SWT, bukannya buluh. Bukan maksudnya baligh, tapi dia apa ni balagha haddan. Kedua-dua tu dia sampai satu had yang yushtaha. Yang mana kalau orang tengok dia, orang jadi bersyahwat dengan dia. Maknanya kalau perempuan-perempuan dia dah ada sifat-sifat keperempuanan dia tu. Dia dah ada sifat-sifat badan dia pun mula dah bentuk. Apa ni dada dia dah mula naik. Jadi dia ada bentuk-bentuk sifat-sifat perempuan, yang mana kalau laki yang salimah, tabiat dia salim, dia tengok dia mula suka. Tak ambil iktibar orang yang apa ni tabiat dia ghairu salimah. Lah ni kan banyak tabiat dia ghairu salimah. Maksudnya dia tengok budak-budak bayi pun dia rasa nak. Yang tu ghairu salimah. Orang yang tabiat yang salim, yang baik, yang sejahtera, dia tengok tak ada apa. Yang ni memang orang tak mau budak. Tapi tabiat yang ghairu salimah sekarang ni kan ada nak apa ni buat dengan budak. Itu tabiat ghairu salimah. Sama juga masalah perempuan. Perempuan bila tengok laki, laki tu dah ada sifat-sifat kelakian dia. Jadi bila perempuan tu tengok, dia jadi ada syahwah. Dia ada syahwah. Dia sampai dah satu had tu. Walaupun belum sampai tahap baligh. Contohnya laki tu umur dah 10 tahun, 11 tahun, tapi mani tak keluar lagi. Mimpi tak lagi. 15 tak sampai lagi. Haid memang tak ada dah. Jadi tapi dah ada sifat-sifat kelakian tu. Dah besar dah apa semua dah. Perempuan tengok yang salimah, dia tengok dia suka. Jadi itu dinamakan kabir. Dikira sebagai kabir. Kalau dalam kitab, setengah kitab dia sebut, bagi laki-laki dia bagi contoh Imam Syafi'i, bagi perempuan dia bagi contoh Sayyidatuna An-Nafisah. Ni kabirain. Lepas tu kalau perempuan 9 tahun, kita ada sepupu kalau sebelum ni salam, duk gurau. Jadi bila dah sampai 9 tahun, 9 tahun tu umur yang ada ihtimal datang haid. Jadi waktu tu kena, lepas tu kita ada syarak. Syarak ni yang tahan kita. Syarak ni yang tahan kita. Ni dah mula 9 tahun dah ni. Jadi kena nak lebih-lebih tak boleh dah. Yang ketiga, an yakuna ajnabiyain. Kedua-duanya laki dan perempuan tu ajnabi. Maknanya bukan mahram. Setengah orang kita sebut bukan muhrim. Itu silap dari segi sebutan. Bukan muhrim, kalau dia ajnabi pun batal juga. Muhrim orang yang duduk dalam ihram apa ni haji ataupun umrah. Dia bukan mahram. Al-mahram siapa dia? Al-mahram man haruma nikah huha ada ta'bi. Orang yang haram nikah atas jalan berterusan, ta'bi sampai bila-bila. Berapa orang itu kita sebut? Kam? 14. Ada naqis. 18. 18. 3 lah.
Sama ada satu dari apa ni nasab. Kemudian ar-radha', dan yang ketiga musaharah. 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 Ingat tadi. Musaharah. Jadi nasab ada 7, ar-radha' ada 7, musaharah ada 4. 7 14 campur 4 18. Siapa dia 7 ni? Al-um. Betul? Al-um, al-bint, al-ukht, al-ammah, al-khalah. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa dia? Bintul akh dengan bintu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama ibu. Yang kedua anak dia. Contoh anak, ibu anak, lepas tu anak perempuan anak, lepas tu saudara perempuan anak, lepas tu mak saudara sebelah laki, sebelah ayah, mak saudara sebelah ibu, lepas tu anak saudara bagi saudara lelaki yang perempuan lah, dan anak saudara yang perempuan bagi saudara perempuan. Inilah yang disebut dalam ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. 7 apa ni? Mahram dari segi nasab. Dan 7 yang sama ni ada di radha'. Disebabkan persusuan. Disebabkan persusuan. Samalah ibu susu, kemudian saudara perempuan. Contohnya Ana ada menyusu dengan seorang perempuan lain. Jadi itu jadi ibu susu Ana. Jadi ibu susu ni dia ada anak perempuan. Jadi Ana dengan anak dia tak boleh kahwin dah. Lepah. Tak boleh ya. Cantik macam mana pun tak boleh nak kahwin dah. Sebab dia jadi apa ni saudara. Yang ni bins. Bin tak ada. Al-um minar radha' wal ukhtu minar radha' wal ammah minar radha' wal khalah minar radha' wa bintul akhi minar radha' wa bintul ukhti minar radha'. Satu lagi apa? Anak dia. Dia nasab mana? Kita tengok lain. Jadi sini 7. Ni tengok sekali lagi nanti. Tapi yang disebut beginilah 7, 7, 4. Jadi di nasab, an-nasab kal radha'. An-nasab kal radha'. Jadi apa ni, dia tak kira lah sama ada kita punya saudara susuan tu dia lahir sebelum kita menyusu dengan mak dia ataupun selepas kita menyusu. Contohnya Ana menyusu dengan Ana ni jadi anak susu bagi kita kata Aminah.
Aminah. Waktu anda menyusu dengan Aminah ni tak ada anak lagi. Ada seorang anak. Tak ada anak, ada susu je lah. Ada seorang anak. Baik. Lepas tu 2 tahun lepas tu beranak pula. Anak yang ada waktu anda menyusu dengan dia tu dikira sebagai saudara susuan, dan anak dia yang lahir selepas anda menyusu tu, anda dah menyusu dengan dia dah, lepas tu dia beranak pula. Dapat anak yang kedua. Jadi anda menyusu sebelum anak tu keluar, tetap dikira saudara susu. Boleh faham kan? Tak kira lah apa ni, sama ada anak-anak bagi ibu susuan tu dia lahir sebelum anda menyusu dengan mak dia, ataupun dia lahir selepas anda menyusu dengan mak dia. Sebelum ataupun selepas jadi saudara susu juga. Faham lagi? Ke belit? Faham kan? 7. Jadi 7 di sini, 7 di sini. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan kamu daripada penyusuan. Apa yang sabit pada nasab, sabit pada radha'. Mafhum daripada apa? Baik. Yang keempat musaharah. Yang ketiga musaharah ada 4. Apa dia? Yang pertama ummu zaujah. Bahasa kita apa bahasa Melayu? Ummu zaujah, ibu mertua. Yang kedua apa? Bintu zaujah. Yang ni bisyarti ad-dukhul. Bintu zaujah bisyarti ad-dukhul. Anak tiri, anak perempuan tiri. Contohnya Ali dia kahwin dengan Fatimah, Fatimah ada anak. Fatimah ada anak bukan daripada hasil hubungan dia dengan Fatimah. Maknanya Fatimah sebelum tu dah berkahwin dah, ada anak. Lepas tu cerai ke ataupun mati ke, lepas tu Ali kahwin dengan Fatimah. Jadi Fatimah ni ada anak, seorang anak perempuan. Jadi Ali dengan anak Fatimah ni dia akan jadi mahram dengan syarat dia dah masuk. Dia dah buat dah hubungan dengan Fatimah. Kalau tak buat lagi tak jadi mahram lagi. Boleh faham? Yang ketiga apa dia? Zaujah. Zaujatul ab. Yang ni apa dia? Mak tiri. Mak tiri tak syarat dukhul. Mak tiri tak syarat dukhul. Contoh ayah anak dia kahwin seorang lagi. Ayah anak kahwin seorang lagi. Dengan mujarrad nikah, akad dua-dua tu, maka anak dengan ibu tiri ni jadi mahram. Walaupun tidak berlaku lagi hubungan sejenis tersebut. Dia faham? Zaujatul ab. Amai mak InsyaAllah. Amai umi. Okay. Yang keempat Zaujatul ibn. Yang keempat Zaujatul ibn. Apa dia Zaujatul ibn? Menantu. Jadi ada anak lelaki ni kahwin dengan, dia berkahwin, anak dengan perempuan tersebut. Itu kira menantu Ni musaharah. Ni man haruma nikahuha ala ta'bid. Ni yang man haruma nikahuha ala ta'bid. Ini dikira sebagai mahram. Jadi isteri, orang yang dah berkahwin, suami isteri, dia sentuh isteri dia batal tak wuduk? Batal wuduk. Sebab apa? Sebab bukan mahram. Kata tak ada aurat. Memang tak ada aurat. Tapi itu mahram dia. Itu mahram dia. Kalau bukan mahram dia, tak boleh kahwin. Jadi dia kahwin. Tapi haram tersebut muakkad. Haram tersebut, antara dia dengan adik-beradik, saudara perempuan, isteri dia tu, itu muakkad. Sini man haruma nikahu ala ta'bid.
Syarat yang keempat, habis tu, an yakuna iltiqa biduni ha'ilin atau min ghairi ha'ilin. Jadi yang iltiqa. Iltiqa tu bukan nun. Iltiqa biduni ha'ilin. Maknanya persentuhan tersebut, iaitu makruhlah persentuhan kulit. Persentuhan kulit. Ini basyarah. Itu disebut tu an iltiqa'u basyaratai. Dua kulit. Adapun kalau kulit bukan dengan kulit, contohnya kulit sentuh rambut. Sentuh rambut ataupun sentuh gigi ataupun sentuh kuku, maka tak termasuk. Itu tidak membatalkan wudu. Cuma pada masalah tulang yang zahir, contohnya orang aksiden, lepas tu nampak tulang. Sentuh tulang tu, batal ke tak membatalkan? Di sini khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Romli. Ibnu Hajar kata tak batal, Imam Romli kata batal. Begitu juga masalah batinul ain. Batin mata dalam ni khilaf juga antara Ibnu Hajar dan Romli. Ibnu Hajar kata tak batal, Imam Romli kata batal. Baik. Yang keempat, masuku bulil adami au halqati duburihi bi batnir raha au butunil asabi'. Yang keempat, menyentuh, kita akan menyentuh kubul anak Adam. Menyentuh kubul anak Adam ataupun halaqah dubur dia. Halaqah dubur belakang itulah, pak keluar najis tu, pak keluar taik tu. Tapi dengan syaratlah bi batnir raha. Dengan batin tapak tangan dan batin anak dan batin jari-jari. Jadi ni batin tangan dan ni batin jari. Putih ni. Nak buat nak cam had dia macam mana? Kata ulama dengan diletakkan tangan kanan letak di atas tangan kiri, ni satu tangan letak tangan satu lagi, kemudian ditekan sedikit. Ma'a tahamulin yasir. Jadi mana yang tak nampak tu, itulah tempat-tempat yang kalau kita sentuh kemaluan depan dan kemaluan belakang membatalkan wuduk. Cuma masalah ibu jari ni, kita dah sebut dah hari tu, buat macam ni pula. Dia kena kalihkan sebab tadi dia terbuka macam tu. Jadi kena buat sekali lagi. Jadi mana tempat yang tertutup, tempat itulah yang bila disentuh tidak membatalkan wuduk. Tempat tu membatalkan wuduk. Afwan, silap. Jadi dalam yang sebut masukubulil adami, maknanya masukubul ghairil adami tidak membatalkan wuduk. Kalau dia sentuh kubul selain daripada adami, contoh kubul binatang. Dia tengok himar pagi-pagi. Tengok. Biasa pergi kelas, tengok himar. Nanti dia sentuh himarnya, jadi tak membatalkan wuduk sebab dia bukan adami. Faslun fima yahrumu alal muhdis. Qala al-musannif rahimahullah wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi as-salatu wat-tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Barang siapa yang kita kata tak ada wuduk, yang habis wuduk dia, maka haram ke atasnya 4 perkara. As-salah, haram ke atasnya solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Sujud tilawah, sujud syukur, itu pun fi makna solah. Sujud syukur, sujud tilawah, solat jenazah, semua ni berhajat kepada wuduk, dalam mazhab kita. Nak solat jenazah berhajat kepada wuduk, nak sujud syukur berhajat kepada wuduk, nak sujud tilawah berhajat kepada wuduk. Dalam mazhab kita semua ni berhajat kepada wuduk. Nak berhajat juga tutup aurat, ada takbirnya, ada salamnya, ada sujudnya. Ini kena ingatlah. Jangan kita jadikan pemain-pemain bola yang sujud tu sebagai dalil. Mereka bukan dalil. Apa yang mereka buat tak tentunya betul ikut fiqh Islam ni.
Dalam mazhab kita tak kenalah mazhab Syafi'i berhajat kepada wuduk, lepas tu menutup aurat. Ada dia punya rukun-rukun dia dan syarat-syarat dia. Dan yang kedua, at-tawaf. Haram tawaf. Sebab tawaf ni Nabi kata as-salah at-tawaf bimanzilati salah. Tawaf tu kedudukan dia seperti solat. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala bagi bagi keringanan dalam masalah tawaf ni. Allah Taala halalkan untuk kita berkata-kata, untuk bertutur. Illa anna Allah qad ahalla fihi nutqa. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan pada tawaf tersebut untuk berkata-kata. Jadi dalam tengah duk tawaf tu boleh nak irsyad sahabat ke apa ke boleh lagi, tapi syaratlah jangan sampai dia punya bahu kiri tu dari daripada Kaabah. Jadi kata Nabi, faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Jadi barang siapa yang berkata-kata, dia nak bercakap, maka janganlah dia berkata-kata kecuali dengan perkara kebaikan. Sebab tu tawaf dia seperti solat. Ni pada syarat-syarat dia. Ini disyaratkan ada menutup aurat, disyaratkan berwuduk. Jadi tawaf dengan semua jenis tawaf. Kita mengaji itu baru mengaji bab haji. Tawaf apa? Ada tawaf nama tawaf kudum, ada nama dia tawaf ifadah, ada nama tawaf wada', ada nama dia tawaf sunat. Jadi kesemua jenis-jenis tawaf ni semua berhajat kepada wuduk. Tawaf sunat pun kena wuduk juga tu solat sunat tak kena wuduk. Solat sunat kena wuduk juga. Jadi tawaf sunat pun kena agak wuduk. Dan yang ketiga, wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf. Dan menyentuh mushaf. Jadi menyentuh mushaf ini empat mazhab, bukan mazhab Syafi'i ya. Empat mazhab menyentuh mushaf haram. Dan dikias adapun menanggung itu min babil aula. Sentuh pun tak boleh, maka min babil aula nak tanggung mushaf tu. Sebab nak tanggung mushaf ada sentuh dia. Cuma masalah qiraah itu khilaf. Qiraah orang yang berhadas, yakni orang yang berhadas besar ataupun orang yang berjunub dan perempuan yang haid dan juga nifas. Jadi haram menyentuh mushaf. Itu mushaf yang memang asli, tak ada campuran apa-apa mushaf. Kita panggil Quran ni lah mushaf. Adapun kalau ada campuran, ini ada tafsir dengan Al-Quran, iaitu tafsil. Ada perincian lah. Kalau Al-Quran tu lebih banyak pada tafsir, haram juga. Haram. Kalau sama-sama pun haram juga. Tapi kalau lebih tafsir lebih daripada Al-Quran, maka boleh. Dibolehkan. Sayyidina Muhammad. Wallauhil maktub lidirasah, dan haram juga menyentuh dan menanggung lauh. Ni apa Sayyidina Muhammad rasanya faham kot lauh kan. Duk buat iklan wakaf Quran. Dulu lah duk iklan wakaf Quran. Depa duk tunjuk lauh tu apa semua tu. Tu perlu diperbetulkan lah tu maklumat-maklumat tu. Maknanya kita ada lauh, itu tariqah. Tariqah hifz. Algeria, banyak negara-negara Afrika, tariqah dia guna lauh. Mereka akan tulis dekat lauh dan mereka akan hafal. Sekali mereka akan celuk lah. Ada mereka punya macam birkah, macam kolam tu, mereka akan celuk dalam tu. Nak padam balik. Lepas tu mereka tulis balik. Lepas tu mereka nak adalah tariqah mereka tu nak lebih lanjut. Tanya abah kot. Mana tahu tariqah tu? Abahnya tariqah lain. Tariqah apa? Tijaniyah. Baik. Jadi dia ada lauh, dia tulis. Dia tulis tu untuk dirasah, untuk mengaji. Jadi haram untuk kita sentuh lauh tersebut, haram juga untuk kita tanggung. Haram juga untuk kita tanggung lauh tu. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin au darahim, dan halal menanggung mushaf
Pohon halal menanggung mushaf dalam keadaan mushaf tersebut berada bersama dengan barang-barang yang lain, amtiah ataupun darahim. Jadi di sini dia ada 4 keadaan. Dia ada 4 keadaan. Dia tanggung mushaf tersebut. Sekarang ni contohnya ada beg. Jadi dalam beg tu ada mushaf, dalam beg tu ada kitab-kitab, dalam beg tu ada alat tulis. Dan ulama sebut walaupun dalam beg tu ada satu jarum. Dalam beg tu ada satu jarum ya. Jadi sekarang ni bila dia nak angkat beg tersebut, dia ada 4 keadaan. Sama ada bila dia nak angkat beg tersebut ataupun selain daripada beg, dia kosakkan nak angkat Al-Quran, ataupun dia kosakkan nak angkat mushaf, ataupun dia kosak nak angkat kedua-dua sekali, ataupun dia tak kosak apa-apa langsung. 4 keadaan. Itu boleh buat lah. Ni dalam kepala pula. Buat macam tu. Maknanya kita kata ahwal ataupun halat hamlil mushaf fi amtiah. Jadi buat 4. Satu, dia kosak angkat mushaf. Dia angkat mushaf saja, qasdul mushaf faqat. Yang kedua qasdu amtiah faqat. Yang ketiga qasduhuma amtiah dan juga mushaf. Dan yang ketiga atlaq, dia itlaqkan, dia tak kosak apa-apa. Baik, kalau dia niat nak angkat mushaf saja, hukum dia haram. Kalau dia niat nak angkat mushaf saja, hukum dia haram. Dia ada kotak, ada sunduk ataupun ada beg, dalam tu ada mushaf, dalam tu ada jarum, barang-barang lain lah, kitab-kitab lain. Dia niat nak angkat mushaf saja, hukum dia haram angkat tu. Tu dikira sebagai hamlul mushaf. Dia ikut niat dia, innamal a'malu binniyat. Adapun kalau yang kedua, dia niat nak angkat barang sahaja. Ada mushaf, ada barang lain. Dia niat nak angkat barang lain tu, tapi mushaf ada sekali. Dia niat nak angkat barang saja, hukum dia harus. Hukum dia dibolehkan, jaiz. Yang ketiga, dia niat nak angkat kedua-dua. Ada mushaf dan ada kitab yang lain, dia niat nak angkat mushaf dan juga kitab-kitab yang lain. Hukum dia khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Ramli. Ibnu Hajar kata tak boleh, Imam Ramli kata boleh. Ibnu Hajar kata tak boleh, Imam Ramli kata boleh. Lepas tu yang keempat, masalah itlaq. Dia tak niat mana-mana. Al-Quran pun tak niat, mushaf pun tak niat, barang lain, kitab-kitab lain pun tak niat. Angkat semata-mata angkat, tak ada kosak pola hati dia. Di sini pun sama juga dengan keadaan yang ketiga tadi, khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Ramli. Ibnu Hajar kata tak boleh, Imam Ramli kata boleh. Itu empat keadaan. Dan begitulah juga di sisi Ibnu Hajar. Contohnya Iqbal, dia bawa mushaf. Kalau dulu Zafri, sahabat kita, dia selalu bawa mushaf kecil dalam poket dia. InsyaAllah mana-mana dia bawa mushaf. Ada masa dia akan ngulanglah mushaf kecil. Jadi kalau anak nak angkat dia, berlaku seperti mana 4 keadaan tadi di sisi Ibnu Hajar. Kalau anak angkat dia, anak niat nak angkat tubuh dia tu, jadi hukum dia dibolehkan. Tapi anak angkat dia, anak niat nak angkat mushaf, hukum dia haram. Tapi kalau anak tak niat, anak niat dua-dua nak angkat dia dan mushaf, di sisi Ibnu Hajar haram. Kalau dia itlaq tak niat apa-apa, hukum dia haram juga. Tapi di sisi Ramli, yajuz mutlaqan. Tak ada lah berlaku 4 tadi. Wa yahillu hamluhu lis-sabi al-mumayyiz wa massuhu lid-dirasah. Dan harus menanggung mushaf lis-sabi bagi budak-budak, tapi ada kaitlah budak-budak yang mumayyiz. Bagi budak-budak yang mumayyiz, wa massuhu, dan sentuhnya, wa massuhu, massul mushaf lis-sabi itu lil-dirasah. Ada kait di dirasah. Sebab ada masyaqqah. Jadi al-masyaqqah kaidahnya tajlibu at-taysir. Jadi masyaqqah tu dia tajlib
dia mendatangkan kemudahan lah. Masyaqqah, kesusahan tu dia mendatangkan kemudahan. Jadi sebab kalau nak suruh budak-budak tu sentiasa dalam keadaan wuduk, maka akhirnya dia akan lari daripada Quran. Kita nak paksa dia kena ambil Quran, tak kena ambil wuduk. Kalau tak ambil wuduk, tak boleh nak sentuh mushaf, tak boleh nak tanggung mushaf. Maka pada ketika ni ada kemudahan sikit. Kemudahan bagi sabi tapi dengan syarat mumayyiz. Sebab tak mumayyiz, dia tak tahu beza lagi. Al-Quran tu dia koyak lah, dia conteng dan sebagainya. Jadi hilang hormah kehormatan Al-Quran tersebut. Maka ghairu mumayyiz tak boleh. Mumayyiz boleh. Dia dapat bezakan dah. Kita dah ajak dah ini Quran ni kena jaga dan sebagainya. Jadi untuk dia guna untuk mengaji boleh. Boleh dia sentuh dan boleh dia angkat. Selain daripada dirasah tak boleh. Contohlah kata nampak sabi ni ghairu mumayyiz. Lepas tu anak suruh dia tolong angkat. Tolong letak dalam maktabah, bukan untuk dirasah. Tak boleh. Sebab sekarang ni anak suruh dia tu untuk dirasah ke tak? Kalau anak suruh dia ambil sebab nak ajak dia pergi ambil mushaf, bawa mai. Sebab nak dirasah, nak mengaji dengan dia ni, nak ajak dia. Tak apa. Sebab tu dekat itu dirasah. Cuma ada pendapat ni disebut Syekh Abdullah bin Umar ba Makhramah. Dia memandang harus menanggung menanggung mushaf, harus menanggung mushaf bagi budak-budak yang mumayyiz walaupun bukan untuk dirasah. Walaupun bukan untuk dirasah. Itu pandangan dia. Pandangan Abdullah bin Umar ba Makhramah. Dan juga dia Syekh Abdullah ba Makhramah, dia memandang bahwasanya harus untuk memegang kulit mushaf yang telah dibalut dengan benda lain. Contohnya macam mushaf anak, kan ada luar dia tu ada warna hitam tu. Mushaf kat dalam tu kulit dia, tapi dia letak benda lain. Dia letak pakaikan dia baju. Jadi nak sentuh tu tak ada masalah. Dengan tajlid dengan benda lain. Tu ni kita baca laju-laju. Faslun fi adab dakhilil khala'. Kita habiskan fasal ni. Fasal pada menyatakan ada adab masuk khala', masuk tandas. Yuqaddimu dakhilul khala' yasarahu wa iza kharaja yaminahu. Jadi orang Muhammad Sayyid orang yang nak masuk ke tandas, maka dia takdimkan kaki kiri. Yuqaddimu dakhilul khala' yasarahu, ini kaki kiri dia lah. Dan juga bukan saja tandas, tempat-tempat yang mustakzar, tempat-tempat yang tak elok, maka ditakdimkan kaki kiri. Begitu juga berpindah daripada tempat yang rutubah dia kurang pada tempat yang lebih kurang lagi. Itu nak masuk suq. Dalam suq tu kan banyak wallahi, banyak ada halif, banyak yamin. Dan yamin tu pun kadang-kadang ada menipu. Nak menipu, wallahi khasarah semua khasarah. Aku rugi ni, tak ada untung ni, aku ambil untung 2 juneh ya, 2 rial je. Tu semua sembang. Dia tak untung apa, aku tak untung apa, tu lagi ya. Tak untung apa, dia tak duduk situ lah. Tak untung apa, baik dia pergi duduk masjid. Etika, orang ibadat. Mana ada orang ni tak untung? Adalah. Setengah orang dia dia buat tu untuk bagi kat orang ni, memang tak ada untung apa semua, memang dia niat nak tolong orang. Ada tapi jarang-jarang. Biasanya tu bukan daripada kalangan peniaga. Boleh jadi ada daripada kalangan peniaga. Biasanya orang peniaga ada untung dia. Jadi kita masuk suq kiri ya, nak masuk suq, masuk Afraq, suq Al-Waha ke, masuk Kedai Ahmad ke. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri. Tempat-tempat mulia kita masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk tandas, kaki kiri, keluar kaki kanan. Wa idza kharaja yaminahu. Wa idza kharaja yuqaddimu yaminahu. Bila dia keluar, dia takdimkan kaki kanan. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan dia tidak menanggung sebutan zikrallahi ta'ala,
wasma rasulihi wal Quran. Jadi dia tidak tanggung bersama-sama dengannya nama-nama yang dimuliakan. Dia tak ada bersamanya nama-nama Allah, tak bawa nama-nama para rasul. Itu nama-nama yang dimuliakan. Kalau nama dia, ada nama dia Muhammad, dia tulis. Muhammad. Tengok dia kosot apa. Kalau dia kosot Muhammad tu Muhammad, nama Nabi SAW, hukumnya makruh. Tapi kalau nama tu dia kosotkan nama dia, tidak mengapa. Jadi wala yahmilu zikrallahi ta'ala wasma rasulihi wal Quran. Quran pun dia jangan bawa masuk. Kecuali sebab-sebab yang tertentu dalam apa ni, kalau dia tinggal kat luar hilang apa sebagainya, itu mafi muskilah. Nak jaga daripada hilang, daripada dicuri. Wa yughatti ra'sahu, dan dia menutup kepala dia. Adab dia kita tutup kepala. Pakai kopiah ke, pakai baju ke, ikutlah pakai apa-apa pun tidak ada masalah. Apa ni, menutup kepala. Mak dia kata fa inna siya wada'a yadahu ala ra'sih. Kalau dia lupa ataupun tak ada penutup, letak tangan atas kepala dia. Jadi ni kita mengaji adab lah. Jadi siapa yang nak qada hajat, dia kata fayan bari an ya'khudha bil adab an-nabawiyah wa an yab'uda. Yani wa yab'udu. Maknanya bila dia nak qada hajat, dia menjauhi daripada orang. Lepas tu Nabi disebut Nabi SAW bila nak qada hajat, dia abada. Dia berjauh sampai orang tak nampak syakhs identiti susuk tubuh Nabi SAW tu. Nak berjauhnya Nabi pi. Sekira-kira kalau disebut tak dicium bau najis dia tu. Tak dicium bau najis dia. Cuma sekarang ni bukan orang yang di dalam kena jauh. Dia tak boleh pergi mana-mana dah, tandas kat situ. Orang yang di luar kena jauh. Sebab tu jadi kalau nak tunggu orang, jangan tunggu depan tandas. Kawan tu nak kentut ke, kawan tu nak apa ke. Jadi ada orang kat luar, dia agak terganggu. Jadi nak tunggu jauh. Setengah-setengah orang dia tunggu tepi pintu. Dengar apa nak buat. Orang nak buat tu kacau, ganggu. Orang tu nak buang ke apa ke, jadi dia duduk jauh. Sekarang ni sunat orang yang di luar tu dia yang menjauh daripada orang dalam tandas. Sebab tandas memang letak. Kalau dulu tak ada tempat-tempat yang tertentu. Jadi masing-masing masuk dalam hutan, pilih pokok-pokok yang mana untuk dibuat tempat dia qada hajat. Jadi sekarang ni orang duduk di luar yang kena jauh. Kecuali contoh setengah tempat, kalau kita pergi tempat perhentian, kalau duduk jauh memang orang masuk dulu lah. Awaknya tengah soft. Semua pakat tunggu kat situ. Kalau ikutkan memang tunggu jauh lah, tapi dah semua tunggu depan-depan tu. Biasa nampak lah. Jadi nak buat macam mana? Tunggu situ juga lah. Tunggu jauh memang pakat tak masuk lah. Kemudian wayastatir. Wayastatiru, dan dia ambil sutrah. Dia ambil sutrah. Syarat sutrah dia mestilah panjang dia 2/3. Lepas tu tidak jauh daripada dia 3 hasta. Biasa ngaji kan. Syarat-syarat dia tu. Dan berkenaan dengan sutrah ni, ni pada tempat-tempat yang bukan tempat yang mu'ad li qada'il hajah. Adapun tempat yang mu'ad, contoh tandas ni makan mu'ad li qada'il hajah, kita tak ada masalah. Tempat yang dah disediakan untuk qada' hajat, itu walaupun jauh daripada, sebab syarat sutrah, kalau kita di sohrak tempat yang bukan qada' hajat, syarat sutrah tersebut yang satu mestilah panjangnya 2/3 hasta. 1/3 kita kata 1 hasta 50 cm. Jadi 2/3 kira dapat 2/3. Lepas tu syarat dia sutrah tadi tak jauh daripada kita lebih 3 hasta. Ini tak lebih 150 cm. Itu kalau selain daripada tempat yang dikhususkan untuk qada hajat. Adapun tempat yang dikhususkan untuk qada hajat, mafi muskilah. Tak ada masalah jauh pun. Contohnya ni sekarang ni dia buat tandas besar, tengah-tengah hotel rumah. Tandas macam besar bilik tidur. Tak tahu dia nak buat apa yang tu. Nak main kot kan.
Jadi contohlah kata apa ni tempat qada hajat. Itu dia punya dinding tu, dia punya itu dinding dia, dinding tandah. Jadi lebih 150 cm, lebih 3 hasta. Ini tak ada masalah. Kalau tandah yang disediakan memang muat li qada'il hajah, tidak ada masalah. Kemudian wala yabulu fi ma'in raqid. Dia tidak kencing di dalam air yang raqid ni apa? Yang tenang, yang tidak mengalir, yang bertakung. Wala yabulu fi ma'in raqid wa qalilin jarin, dan air sedikit yang mengalir. Air sedikit yang mengalir. Wa juhrin. Juhrin ni lubang. Ada lubang-lubang kekeh dia pi kencing dalam tu. Sebab ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Sama ada dia menyakiti apa yang ada di dalam ataupun dia disakiti. Sama ada dia menyakiti apa yang ada di dalam tu, benda binatang-binatang lemah ataupun binatang-binatang yang kasar sikit, dia naik sikit. Bagi sekali antara ihtimal dua tu. Wa juhrin wa mahabbi rihin, dan tempat bertiup angin. Contohnya angin bertiup, dia kat sini, angin tiup sini. Jadi jangan ada dia kencing ke arah angin tersebut. Sebab apa? Rasyashul baul sayaudu ilaih. Akan maknanya apa, air kencing tadi itu akan kembali balik kena dia. Sama lah juga masalah berak pun. Kalau dia berak tu kita cirit ke, jadi pun sama juga. Wa mahabbirihin wa dhillin maksud, dan zil kita kata tempat teduh, tempat teduhan yang dimaksudkan. Orang ni memang duduk di situ. Musim panas, tempat teduhan tu orang duduk. Orang duduk ambil teduhan di situ. Lepas tu kita pergi kencing berak kat situ. Ini antara mala'in disebut dalam hadis, tempat-tempat laknat. Kan tempat-tempat laknat apa? Tempat-tempat yang bila kita buat tu kita dilaknat. Hari orang dah bau busuk mula. Kita pun habis ya, sumpah seranah habis keluar. Apa ni, laknat lah dia ni, apa semua lah. Wazilin maksud wa tariqin, dan jalan. Kecuali ulama sebut kalau tempat tu orang buat maksiat. Kalau tempat tu orang buat maksiat, maka dengan sebab kita hantar kunbulah kita di situ, maknanya kita punya bom tu kat situ, maka orang tempat tu tak jadi maksiat. Orang akan lari dari situ. Itu tak apa. Dia kata wala fi dhillin maksud ay yaqsiduhun nas lil julus fihi aw li ghairihi. Tempat orang teduhan, tempat orang duduk, orang kosotkan tempat tu untuk duduk di situ ataupun untuk buat benda lain. Wa kadza fi tariqin yamurrun nasu fihi. Begitulah di jalan-jalan, di jalan yang mana orang melalui jalan tersebut. Orang guna jalan tu. Kemudian lagi wa tariqin wa tahta syajaratin musmirah, dan juga tahta syajarah musmirah, di bawah pokok yang berbuah. Di bawah pokok yang berbuah. Maknanya walaupun waktu tu dia tidak berbuah, tapi sya'an dia, fashion buah ni dia jenis berbuah. Dia memang jenis yang berbuah walaupun pada ketika itu tidak berbuah. Sebab kalau kita kencing bawah tu, kita berak bawah tu, ada buah jatuh kena, jadi macam mana orang nak makan? Ini kita cerita pokok kita. Pokok kita sendiri ataupun di tanah yang tidak ada pemilik, adapun orang punya haram. Kemudian wala yatakallam, dia tidak berkata-kata, tidak bercakap, sembang, apa ni, cakap telefon kan, lepas tu nama apa, nyanyi ke kan, setengah orang kan dia nyanyi dalam tanda. Jadi tu terkeluar daripada adab Islam. Apa ni, Islam dia jaga benda ni. Wala yatakallam illa li darurah. Kawan dia tanya kunci kat mana, kau nak buka, dia duduk dalam tanda, dia sakit perut, dan datang mau tak boleh keluar tanda ni. Tu cakap lah. Wa yastabri'u minal baul. Apa istibra' ni? Kita panggil apa? Dia istibra' apa? Membersihkan. Maknanya membersihkan zakar dia
daripada air kencing. Maksudnya dia membersihkan, dia tak akut daripada habis dah air kencing. Sebab kadang-kadang ada bagi masih sikit-sikit. Sebab tu disunatkan untuk kita melurutkan zakar kita. Disebut apa nama dia? Natar yang ni, satu lagi. Dia lurut. Maknanya boleh jadi ada dekat dia punya majra baul tu masih ada lagi sikit-sikit, maka dia urut, ada kata daripada bawah, daripada dubur. Sampai ke batang tu lah, lepas tu tolak, lepas tu ni kan. Kalau perempuan dia tekan sikit dekat anah dia, dekat bulu kemaluan dia tu, letak tangan dia tekan sikit. Puasa macam mana tu Allah Alam lah. Tu yang mana ada isteri tu boleh lah tolong tanya, sampaikan maklumat-maklumat kepada kami. Wa tahta syajaratin musmirah wala yatakallam wa yastabri'u minal baul. Boleh juga nak tanah noh. Tapi kena tanah noh tu tak jadi. Itu dia kita tolak. Rasa orang perut kita kan. Tak apa. Kalau dulu-dulu tu dia buat main lah, tapi sebenarnya benda tu adab. Dulu dengar orang tua-tua kalau dulu kecil-kecil tu kecil tak ada apa-apa dah. Buat kuat-kuat kan. Dengar orang tua-tua tu buat dalam tandas. Ini pun disebut sini bitan nanuh ada beberapa kaifiat bitan nanuh, lepas tu bi imrari subabatil yadil yusra asfalal qadib wal mar'ah bi imrar asabi yadiha ala anatiha ma'ad dhaghd. Maknanya ni bawah ni letak kat bawah takar dia tu ada dilurutkan. Lepas tu bin natri salasan tadi tu. Bin natri salasan. Dia nak tak akutkan daripada keluar dah semua air kencing tu. Wabil masyi sab'ina khatwah, ataupun dengan jalan 70 kali langkah. Tapi dia tak syarat anda tanya sahabat anak rahimahullah meninggal itu baru meninggal. Dia kata dalam mazhab Hanafi, dia tak syarat pun sampai depa yakin. Dia dah rasa selesa. Kita rasa sendiri lah, sebab kadang-kadang kan kita masih ada rasa lagi, bekas-bekas. Dia tak ni habis lagi. Jadi dia berjalan lah. Dia berjalan khutwah. Lompat ke tu dalam tanda. Yang penting nak bagi turun tu dengan apa-apa cara sekalipun lah. Ini antara cara yang disebut. Bima'in barid naki. Tak pernah try lagi tu. Bima'in barid dengan air sejuk. Tak tahulah. Try ke sini? Sejuk lah. Allahu ta'ala a'lam wa yastabri'u minal baul. Jadi masing-masing tahulah keadaan masing-masing. Yang penting nak bagi nak tak akut kata semua dah keluar, supaya nanti tidaklah lepas dah bersihkan keluar lagi najis. Ini menyebabkan dalam keadaan bernajis ataupun kalau dia berwuduk, wuduk dia batal. Ada lagi. Wa yaqulu idza dakhala, dan dia berkata, yang ni dia berdoa apabila dia masuk apabila dia nak masuk tandas, bukan dah masuk tandas. Idza dakhala ni idza arada dukhul. Dah masuk jangan duk baca alam tu. Idza dakhala ai idza arada dukhul bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yani Allah ya Tuhanku, aku berlindung dengan kamu daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Wa idza kharaja, yakni idza kharaja jadi keluar. Dah keluar dah boleh baca ghufranak alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah Taala yang telah menghilangkan daripada aku adza perkara-perkara yang menyakiti dan juga mengafiatkan aku. Sebab apa yang keluar tu adza. Kalau dia masih kekal dalam perut kita, memang jam lah. Orang yang susah nak berak tahu lah. Yang jenis berak jamak. Jamak 3 hari itu berak. Memang dia akan jadi masalah. Sebab dia biasanya kalau orang yang okey, dia akan sehari tu dia makan dia keluar. Sehari tu keluar. Tu kira dia punya penghadaman dia cantik lah. Penghadaman dia cantik. Tapi bila dah 2 hari, 3 hari dia tak berak lagi, badan dia mula rasa kadang pening kepala. Kan dia panah naik atas. Lepas tu badan jadi tak sedap, jadi letih. Jadi bila keluar tu satu nikmat. Bila keluar tu satu nikmat sangat. Sebab tu kena bersyukurlah.
Ada orang tak boleh nak keluar, kena bawa pergi klinik, kena bawa pergi hospital sampai nak kena apa ni sedut. Jadi Allah Taala mudahkan kita ni masuk tandas, keluar tandas mudah keluar, tak ada masalah apa. Jadi itu satu syukur kita. Kita keluar tu doa, alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Takkan tak boleh kau nak apai sikit tu kan. Jadi yang mana tak apai lagi ataupun dah apai tapi tak beramal, maka selamat beramal. Faham? Doa banyak ayat. Alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Wallahu ta'ala alam. Sambung nanti faslun fi mujibatil ghusli. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.